Mana datang mindset dengan direction ni? Penting sangat-sangat. Dia punya target dia mana datang? Kena datang dia daripada berguru. Berguru ni maksudnya belajarlah, berguru. Dan kena tahu guru dia datang juga kepada adab, datang juga kepada tindakan. Ini benda-benda ni semua ada benda. Datangnya barokah bila kita berguru. Berguru ni maksudnya kita coaching macam ni lah. Maksudnya saya guru, anda anak murid. Kalau contoh tak duduk dekat depan saya bertalaki ni, ni pun dah dikira. Dekat dalam ni insya-Allah kita doakan ada malaikat yang menaungi kita semua. Ni ada berapa orang ni? 46 orang ni. So semoga Allah memang setiap hari Isnin semua ada ni ada naungi. Saya nak bagi tahu betapa kalau contohnya ada power sekalipun, bukan nak kata kalau contoh ada tak power, tapi nak kata power ni kalau tak power, of course berguru ni adalah wajib dan tak ada pilihan. Dan please jangan awal-awal belajar je dengan semua orang. Belajar je. Dan jangan pilih, dia ni mungkin tak bagus, mungkin benda ni dia ada result, dia dah bantu orang yang dah hasil pula. So kita belajar dengan dia. Lagi lama lagi bagus supaya kita dapat hasil yang sama macam dia. Dan kita kena hormat dia. Saya tak suruh hormat saya, tapi saya nak bagi tahu dia ada juga dekat dalam head ni. Kita kena berguru untuk belajar. So untuk daripada guru ni ada dia punya adab. Dan Imam Syafi'i sendiri, kalau contohnya dia ada peluang untuk, saya tak ingat dia punya ni, tapi kata-kata dia lebih kurang, kalau contohnya kita ada 8 tahun untuk belajar, 7 tahun pertama ataupun 5 tahun pertama belajar pasal adab sahaja. Ini of course benda-benda tajuk yang lebih besar, tapi berguru ni juga ada dekat dalam head kita. Maksudnya dalam otak kita yang membuatkan kita pilih buat keputusan untuk kita belajar. Belajar maksudnya bukannya dengan bukunya. Maksudnya dia buku boleh ke tak boleh? Of course boleh. Dan saya sendiri non-stop untuk baca buku. Nanti saya akan go through dekat knowledge nanti. Dia dekat dalam head ni nanti. Tapi kalau contohnya kita belajar ada guru, dia adalah jauh lebih bagus. Saya kalau contohnya saya nak share sikit kan. Saya sekolah agama dulu. Yes, betul, sekolah agama. Lepas sekolah agama, yalah saya memang nak jadi guru daripada dulu. Cuma saya nak beritahu tentang betapa pentingnya berguru ni. Nak dengar cerita tak? Cuba komen lah. Cuba komen I ke. Takut korang semua dah tak ada lah. Dah pukul 10 kan. Masa sekolah menengah, maksudnya kita belajar je lah. Maksudnya tajwid apa semua kan. Tapi mungkin saya tak ada guru kot time tu yang betul-betul yang baca. Tapi kita as a belajar macam tu lah. So lepas sekolah menengah kan kita ada macam sekejap je lah kot sebelum saya nak masuk universiti. So 3 bulan kan. So saya pilih untuk jadi guru sekolah agama. So saya lah pun mengajar. Maksudnya saya ajar ngaji. Dan by the time alhamdulillah saya dimasukkan, saya dapat belajar dekat Darul Quran 3 tahun lah. Tapi sebelum saya nak kata tu, saya masuk Darul Quran. Hari pertama saya nak beritahu, hari pertama tasmik dengan Ustaz Al-Fatihah lah. Al-Fatihah tu saya nak cakap Al-Fatihah. Hari pertama Al-Fatihah tu Ustaz dah cakap dah. Ustaz cakap macam mana tau? Saya ingat ayat Ustaz. Saya lebih kurang Ustaz ni baik. Dia cakap macam tu lah. Tapi kalau contoh berkenaan Quran, Ustaz mungkin akan pukul. Pukul tu bukannya pukul kasih sayang lah. Tapi kita orang as a anak murid, as mindset macam okay, tak ada masalah. Tapi as a saya macam aku macam takkan tak boleh kan aku ajar orang ngaji kot. Takkan tak boleh. Saya pergi orang pertama sebab Ustaz kata soalan dia Ustaz buat kelakar je waktu tu. Tapi Ustaz kata agak-agak siapakah orang pertama yang nak pukul lah. Tapi of course saya yakinnya saya tak kena pukul. Sebab saya tahu, yakinnya. Tapi disebabkan tak ada guru sebelum-sebelum ni, first time saya duduk dengan dia, saya lah orang pertama. Al-Fatihah tu habis 1 jam saya dekat situ dengan dia saja. Kena kelepuk dengan dia. So betapa, sebab lepas tu dia adalah dia punya, maksudnya ada ustaz cakap, maksudnya selama ni kalau kita tak berguru, hanya baca buku je, kita adalah guru, kita adalah syaitan. Ni bukan daripada mana, tapi daripada ustaz saya sendiri. So pentingnya untuk kita berguru. Dan saya beritahu tadi, kalau contoh kita power macam mana pun, pergilah berguru. Bukan untuk kita pandai, of course dia akan jadi lebih pandai, tapi lebih besar daripada tu adalah kita nak keberkatan guru tu.
Sebab dalam doa guru ni sama, maksudnya dia pun ada Allah bagi advance untuk dimakbulkan doa dia. Sebab tu doa guru ni makbul. Ni termasuk juga dalam hit. Dan bila guru, apa yang kita dapat? Kita dapat ilmu. Ni masih dekat dalam hit tau. Dekat dalam hit. Maksudnya, saya cakap tadi, ilmu ni patah balik tadi. Apa nama? Apa yang menyebabkan pendapatan kita 1,000 ke 2,000 ke 3,000 ke apa menyebabkan pendapatan kita adalah ilmu kita. Apa ayat dia tadi? Ya, apa nama? Lagi besar kita tahu, lagi besar lagi besar kita tahu, lagi banyak kita tahu, lagi besar pendapatan kita. So lagi besar pengetahuan kita, lagi besar ilmu kita. Macam saya cakap, kalau contohnya kita tahu macam mana orang billionaire buat, kita tahu macam mana orang billionaire tahu. Contoh, kita tahu macam mana Mark Zuckerberg tahu perangai dia, apa yang dia tahu, apa yang dia belajar, macam mana, maksudnya semua otak tu kita dapat tahu. Kita ambil pendrive dia, masuk plug dalam kepala otak kita, kita pun akan buat macam dia. So sebab tu kita belajar. So dekat situ ada ilmu dia. Lagi besar ilmu kita, lagi besarlah kita punya pendapatan. Okay, so dapat dari situ. Tapi mana nak datang pendapatan ni? So saya pecahkan lagi. Pecahkan lagi. Ilmu ni dia terbahagi kepada 4. Nak bagi mudah. So nombor 1, mula-mula kita akan dapat data. Data ni macam ni lah. Saya cakap 2 jam ni, korang ni tak faham ke tak faham itu saya pun tak tahu. Tapi yang pastinya dia ada data. Data ni mungkin siapa yang first time, dia memang, kalau siapa first time ni mungkin shock dengan saya. Shock macam macam nak meninggal, macam banyaknya dapat. Tapi siapa yang dah biasa dengar, dia rasa macam okey, ada benda aku tahu. Alah okey lah. Tapi data dia masuk je. Even data ni juga dia masuk daripada mata, telinga, semua penderian kita panggil pendengaran, kita panggil apa, deria. Semua deria yang kita ada, macam mana dia masuk dalam otak kita, iaitu mata dengan telinga lah. Mata dengan telinga, semua. Kita tengok TV, kita mendengar. Sebab tu saya sangat tak suka orang yang mencarut. Sebab dia akan jadi dapatan dalam kepala otak kita. Dia akan jadi data dalam otak kita. Tengok benda-benda tak elok, tengok benda-benda elok. Kita tengok muka ulama', kita tengok muka mak ayah kita, kita tengok sampah, kita tengok benda-benda yang tak elok. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, benda yang antara, kalau contohnya nak jaga kita punya ingatan kita, jangan tengok benda-benda tak elok. Even tahi sekalipun, kita walaupun dengan kita punya kemaluan, jangan biasakan untuk tengok. Sebab mata ni dia connect dengan kita punya hati dengan ilmu kita. Ni sangat-sangat penting. Tapi dia adalah data. Sebab tu data ni juga nanti saya akan go through. Tapi saya kata pentingnya data ni, apa yang kita keluar, faham tak? Keluar ni macam contoh saya tengah bercakap ni. Keluar ni biasanya bercakap lah. Apa yang mulut kita keluar, percakapan kita datang daripada data kita. Sebab tu kalau contohnya data kita sampah, orang biasa tengok masukkan benda-benda sampah dalam kepala otak. Korang punya kawan-kawan Facebook korang memang toksik gila. Buka je Facebook kan, terus keluar benda-benda yang macam tak bestnya hari ni. Korang pun suka jenis baca benda-benda toksik, benda-benda yang macam entahlah, saya pun tak tahu. Benda-benda artis yang saya pun tak tahulah. Maksudnya benda-benda yang toksik. Itu yang menyebabkan data yang tersimpan dalam kepala otak kita sampah, dia akan keluar sampah juga. Sebab tu sebab tu saya sangat-sangat jaga. Saya tak mampu untuk buat setiap hari weekly coaching ni. Saya tak boleh buat daily coaching, InsyaAllah. Tapi tim kita InsyaAllah dia akan buat. Dia tak ada coaching lah, tapi mungkin InsyaAllah dia orang akan buat lagi dekat Pahlawan UKIS ni daily saya tak tahu. Mungkin dia orang akan ada lah, dia orang kata dia ada nak buat. Tapi korang pun join sekali untuk nak dapatkan data input yang masuk dalam kepala otak kita ni, benda-benda yang bagus. Macam mana saya boleh cakap? Saya pernah mengajar, maksudnya saya boleh je ajar 3 hari pasal bisnes. Saya tak pernah ajar seminggu lah. Tapi kalau contohnya, macam contoh saya dah 5 bulan dah mengajar korang. Setiap hari seminggu sejam. Macam mana saya boleh ajar macam tu? Sebab data input dah masuk kepala otak saya. Saya membaca, saya punya kawan-kawan, saya punya kawan Facebook, saya pergi sana, pergi sini. Semua cerita pasal bisnes, marketing, bisnes macam mana buat duit macam. Dan bila keluar, dia akan keluar macam tu. So sama juga kalau contohnya kita punya kawan-kawan sekerja kita cerita pasal sampah, kutuk orang, kutuk bos, kutuk company bagus, kutuk lagi benda-benda tak bagus ataupun benda yang tak bagi manfaat.
itu yang masuk dalam kepala otak kita, itu juga yang akan keluar. Dan keluar dia bukannya semesti kat mulut, berlaku juga dekat tindakan kita. Nanti saya akan go through. Sebab ilmu ni baru dekat level 1. Level 1 baru data. Data ni semua benda yang masuk dalam kepala otak kita. Sebab tu kena jaga. Kalau contoh kita tak mampu jaga kita kan, kita cuba jaga anak kita. Untuk jaga pastikan data dia, macam contoh anak saya kan. Dia baru 2 tahun lah, Yuki. Siapa yang tak tahu, Yukis ni datang daripada nama anak saya. Dia adalah nama penuh dia Yuki. Muhammad Yuki bin Muhammad Afiq Ikhwan. Siapa yang tak tahulah. So sebab sebelum ni kita ada Yuki Homestay. Lepas tu sekarang kita nak buat coklat, kita keluarkan Yukis. So tak apalah, Yukis tu nak bagi nama yang bagi nampak macam coklat sikit lah. Tapi Yukis tu kira datang daripada nama anak saya lah, Muhammad Yuki. Dia baru 2 tahun. Umur dia 2 tahun, dia baru nak start bercakap. Tapi umur dia 1 tahun, tapi sebelum, maksudnya dia masih lagi dekat dalam lahir, dalam kandungan ibu dia, saya sangat-sangat tahu yang dia adalah dah masuk input data dia. So sebab tu daripada dia kecil, dia dalam kandungan lagi, saya non-stop usap. Ni antara salah satu parenting, usap suami kena usap perut isteri dan bacakan doa, baca Quran, baca kisah-kisah sirah Rasul, supaya nanti dia besar input tu dia dah ada dah dalam kepala otak dia. Tapi saya nak bercerita, tapi of course umur 1 tahun kita bercakap je dengan dia. Saya nak bagi tahu sampai umur dia 2 tahun kan, sekarang dia dah putus susu dah dengan susu badan dengan mak dia. Tapi nak cerita betapa yang dia dah umur 2 tahun, masa kita orang cerita umur 1 tahun tau. Masa dia umur 1 tahun, kita orang duduk rumah lain. Okey, saya beritahu rumah A lah. Maksudnya lepas dia putus susu badan dengan mak dia, so dia dah pindah lah dengan rumah baru sekarang. Rumah sewa baru sekarang lah. So bila dia dia dah boleh bercakap, dia boleh cerita balik macam mana dia menyusu waktu dia 1 tahun. Dan dia cerita apa benda yang waktu umur 1, kita orang pun macam surprise, macam dulu tak pernah cakap pun pasal benda ni. Dan ada juga berkali-kali yang setiap kali dia nak tidur, bonda dia memang akan ceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ada semut. Dia suka adalah, biasa sebelum dia tidur kita akan bertanya, cakap dengan dia. Awal-awal dia memang takkan cakap, dia takkan ulang balik apa benda dia cakap. Tapi kadang-kadang lepas 14 hari, lepas 4 hari, lepas minggu, lepas 2 minggu, tiba-tiba dia output, tiba-tiba dia cakap balik. As umur 2 tahun lah, dia cerita balik. Contoh minggu lepas kita cerita pasal Nabi Sulaiman, dia berjalan, lepas tu nanti semut ni dia akan menyorok, dia akan ni sebab apa, nanti Nabi Sulaiman dengan tentera dia akan akan pijak. So kena lari cepat. So masa dia dengar awal-awal tu, dia tak ulang pun. Tapi lepas 2-3 minggu dia bercerita balik. Nanti dia ceritalah as a dia. Tapi saya nak bagi tahu, itu adalah data yang dia masuk dalam otak dia. Sebab tu penting. Sebab tu sekarang ni saya usaha juga. Sebab tu penting juga didik dia macam mana. Dia bukan didik as a kita bercakap dengan dia. Kita as a parent pun kena jaga apa yang data yang masuk dalam otak dia. Dan sebab tu juga saya sangat-sangat jaga sekeliling saya, terutama yang mencarut. Tak kira lah mencarut, saya sangat-sangat jaga sejak sekolah lagi. Saya selalu cakap, kau jangan mencarut. Sebab bukan masalah kat engkau tau. Aku, insyaAllah aku boleh jaga. Tapi kalau anak engkau dengan anak aku kawan, sekolah dengan kau, anak kau suka mencarut kan? Nanti kat sekolah, nanti kat rumah kau mencarut, anak kau tiru. Lepas tu anak kau tiru, anak kau pergi sekolah, anak kau ajar pula dekat anak aku tak pernah ajar anak aku macam tu. Dia balik rumah, dia cakap mencarut kat aku. Lepas tu aku tanya dia belajar pada siapa? Dekat kawan dia. Sebab tu saya tak nak macam tu. Ni dekat bahagian data. Nampak tak? Besar tu sebenarnya dia parenting. Tapi nampak tak dia punya idea of data dia dekat situ, betapa pentingnya. Nampak tak dia punya connection dia dekat situ, punyalah besar. Dan daripada data itu semua masuk tau. Tapi apa yang kita ingat, barulah dia jadi maklumat. Okey, maklumat ni apa? Maklumat ni daripada data ni, saya cerita ni daripada pukul 9 tadi, korang tak apa-apa, saya tak cerita pasal sales, marketing apa. Tapi penting tak kat sini. Tapi sebab tu ni
hari ni dia macam agak advance sikit. Tapi saya nak kira menyeluruh. Korang dah cerita, korang dah faham dah. Kalau contoh siapa yang masih follow saya punya daripada awal tu, dia dah start faham dah data-data tu, dan dia akan connect the dot. Sebab tu saya tak kisah kalau korang korang join kan, tapi dapat sikit je. Saya langsung tak kisah. Tapi okey, asalkan paling penting korang konsisten join saya sampai betul-betul, saya tak tahulah bila, supaya data tu dia akan connect, dia barulah dia menjadi maklumat. Maklumat ni apa? Apa yang kita ingat daripada data itu adalah maklumat. Itu adalah maklumat. Dan maklumat ni juga, okey, saya maklumat ni pergi cepat. Itu je maklumat. Maksudnya ada data, contoh daripada kita punya data kita kan. Contoh-contohnya ni as kita nomborkan je, nak bagi faham. Daripada 10,000 data yang masuk, kita baca, kita dengar, macam yang saya bagi tahu tadi. Daripada 10,000 ni, mungkin 1,000 je yang kita ingat. Ingat ni tak semesti yang kita jadikan dia ilmu. Sebab ada benda-benda yang maklumat yang kita tahu, tapi kita tak boleh jadi ilmu. Okay, ilmu ni apa? Ilmu ni adalah bermanfaat untuk diri sendiri. Sebagai contoh, berapakah KLCC tingkat dia berapa banyak? Soalan saya? KLCC ada berapa tingkat? Okay, siapa tahu? Okay, tak apalah, saya jawab. 88 tingkat. Semua saya rasa itu adalah general am. Ataupun ada orang famous sikit, okay, berapakah, tapi saya tak ingat lah nombor dia berapa. Tapi kalau contohnya pengetahuan am, biasanya contoh, mungkin dia akan membantulah dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, untuk engineering mungkin membantulah 88 tingkat tu. Tapi kalau contohnya macam saya lah, as a orang bisnes yang macam kita ada benda yang kita tahu, data as a maklumat dia kita tahu, tapi dia tak jadi ilmu. Maksudnya dia tak membantu untuk diri kita. Contohnya berapa banyakkah batu di Batu Cave. Contoh saya pun tak tahu, tak Google lah. Tapi contoh ada 1,000 contoh. Tapi benda tu dia tak jadi ilmu, tapi dia ada maklumat dalam otak kita. Maklumat je dulu. Dia ada data, kita nak baca, lepas tu kita ingat, okay, dia jadi maklumat dalam otak kita. Mungkin satu hari dia akan keluar jadi ilmu, ataupun mungkin dia tak langsung. Tapi kalau contohnya data ataupun maklumat yang sebagai ibadah, ataupun contohnya dia baru pergi ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni adalah maklumat yang kita ingat dan kita amalkan. Amalkan, tapi manfaat dia adalah untuk diri sendiri. Nanti korang akan connect the dot. Dan ni pentingnya nanti sampai nombor 4. Dia sampai 4 je peringkat, 4 peringkat. So ilmu ni sebagai contoh, untuk diri sendiri dia belajar fardu ain. Ataupun macam contohnya saya punya tadi, saya belajar Al-Fatihah sampai maksudnya macam mana nak sebutan yang betul. Maksudnya betul-betul saya memang belajar sebutan yang betul supaya kita punya solat dia betul. Tapi saya tak ajar orang lagi, tapi as saya sendiri bermanfaat untuk diri saya. Dan insya-Allah semoga saya belajar ni Allah berkat, Allah terima yang usaha saya sedikit ni, supaya Allah terima ibadat yang saya buat, yang saya improve situ. Itu baru ilmu. Tapi bila kita ajarkan kepada orang lain, then dia barulah pergi kepada hikmah. So hikmah ni adalah bila mana kita manfaat kepada orang lain. So saya nak pergi balik dekat atas tadi. Mana dah saya pergi tadi? Mana dah tadi? Tapi dah lupa dah. Ni contoh sini kan. Salah satu why kita adalah kita nak bantu orang lain. Tengok kena faham kita nak, antara salah satu kita nak start business, kita punya why. Dan kena faham juga, bila business business ni apa benda tau? Pertukaran nilai. Macam mana dia nak jadi pertukaran nilai? Macam mana dia nak bagi duit kita? Adalah bila mana kita bantu dia. Macam mana kalau contoh kita bantu masalah dia dengan coklat. So kita macam yang video-video yang saya pernah tunjuk, tim kita pernah tunjuk. Sama ada kita bantu, kita bahagiakan dia. Kita bantu untuk hilangkan stres dia. Kita bantu untuk selepas dia makan berat, dia nak macam dia nak kunyah-kunyah, kita bantu dia untuk sediakan makanan coklat. Kita bantu dia. Faham? Bantu ni besar lah. Ikut dia punya bantuan tu macam mana. So kalau contohnya, sekejap scroll lagi. Nampak bantu macam saya patah balik dekat ilmu. So hikmah ni adalah bila mana ilmu
bantu diri sendiri, manfaat diri sendiri. Hikmah adalah bila mana kita dapat daripada ilmu kita ni, kita dapat bantu orang lain. Macam contoh, sebab tu korang kena datang weekly coaching ni, supaya daripada ilmu korang faham, dia jadi hikmah, korang buat dan dia dapat bantu korang punya customer. Dan korang kena faham, lagi ramai korang bantu selesaikan masalah. Pasal coklat ni, maksudnya coklat ni banyak tau orang ada masalah. Yang saya dah, macam yang minggu lepas saya dah sebut banyak gila, banyak yang saya dah sebut tadi lah. Contoh masalah dia apa benda? Stres, ataupun nak bagi gift, nak bagi contoh, nak bagi hadiah. Ni semua masalah ni, orang masalah. Maksud dia tak fikir nak hadiah apa. Oh, baik kau hadiahkan Yukis. Lepas tu sekarang, macam 2 minggu lepas kita bagi rentas box. Macam contoh orang sedih, tak dapat bagi hadiah dekat mak ayah dia, tak tahu nak bagi mak ayah dia. So kita bagi ada special rentas box. So bila kita ramai, kita dapat selesaikan masalah orang, lagi besar kita bantu orang, lagi besarlah pendapatan kita. Nampak tak? Dan sebab tu, ni ayat dia, saya tak ingat itu hadis Nabi ke tak. Kalau contohnya kita tak ada apa-apa, kita tak boleh beri apa-apa kalau kita tak ada apa-apa. So mana datang benda tu? Maksudnya, memang betul. Maksudnya, mana datang kita nak ada apa-apa tu? Dia bermula datang daripada data ni. Data, maksudnya kita masukkan benda-benda yang bagus. Sebagai contoh, join weekly coaching setiap minggu dan tengok balik weekly coaching saya yang lepas, supaya data-data yang masuk tu akan jadi maklumat. So lagi dia jelas apa benda yang saya bercakap, apa benda yang saya ajar, apa benda saya berbuih. Dan apa yang saya ajar ni bukannya saya saja. Kalau contohnya malam ni, cuba komen, korang dapat banyak ke sikit malam ni? Ni baru bukan hari pertama. Siapa yang first time hari pertama lah. Tapi kalau contoh siapa dah banyak kali dan dia start dah buat banyak duit pula tu. What if kalau contohnya dia stay lagi lama? Bukan nak kata apa, tapi kalau contohnya korang boleh buat sebulan 3 ke 5 ribu sebulan ni. So bukan nak kata apa, tapi benda ni dah boleh jadi full time lah. Tapi saya tak berani lagi cakap, sebab korang tengah kerja, siapa yang tengah jobless tu, korang buat the best. Sampai korang dah boleh beat korang punya income korang yang gaji korang yang sebelum ni. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau contoh alang-alang korang dah buat benda ni, there is no turning back. Saya dah beritahu, burn the boat. Bakar je boat korang tu, buat the best. Ni anggap macam korang nothing tulus lah. Korang buat gila bapak punya apa, gila-gila punya korang buat, dapat duit insyaAllah. Maksudnya korang bina lagi ilmu, bina lagi pendapatan. Lepas dapat ilmu ni, rough idea. Dapat duit, kita cakap contohnya dapat 2,000 extra setiap bulan daripada UKIS. Contoh, ni commission lah. Commission. Okay. Contoh. Lepas tu dapat bank, masuk gedebuk. Sebab kita transfer macam tu. Korang bukannya duit korang ambil commission dulu, korang ambil. Itu tak. Memang kat sini kita memang ajar korang delay gratification. Korang kena sabar dulu, buat sale dulu, biar fokus buat sale dulu. Duit biar. Dapat duit ke korang macam lupakan. Korang fokus buat sale. Duit maksudnya commission masuk ke biar. Cukup 3 bulan korang apply kat bank. Contoh beli rumah, harga contohlah, tak kisah, beli harga 200,000. Contoh. Ni rough idea, korang boleh komen lah nanti harga apa. Ni rough idea je dulu. Contoh 200,000 nak sewakan dekat orang. Contoh korang bayar bank, dia lulus sebab dapat extra 2,000. Okay. So kalau contoh korang punya rumah bank 200,000, korang bayar bank contohnya dalam tak pasti lah, contoh saya tak tahulah, siapa ada banker jangan korang komplain sini. Tapi saya nak bagi contoh, nak nampak rough idea, supaya bila korang ada extra duit, korang boleh buat macam-macam lagi untuk nak bina kekayaan. Okay, korang kena faham benda ni. So contoh, bayar dekat bank RM500, korang sewakan korang punya rumah tu sebanyak RM800. Sewa. So maksudnya kat sini korang ada extra RM300. So daripada situlah lama-lama, daripada duit UKIS ni dah boleh bayar dekat bank setiap bulan. Dah korang boleh dapat extra lagi. Even nanti kalau contohnya suatu hari nanti korang sakit ke apa ke, duit sewa dengan duit rumah ni, makin lama income korang makin berkembang, makin bertambah. Tu as a rough idea. Tapi itu dah kira cerita jauh lah. Tapi kalau nak cerita ni, patah balik sini. Ni. Nak dapatkan benda ni, yang ni tadi, sales banyak,
boleh dapatkan rough idea. Of course kat situ ada go deeper dia. Tapi mana datang benda tu? Ni kena mula daripada data ni. Dah pukul apa tadi? Sekejap saya kena tengok. Saya rasa seperti dah dah terlebih. Allah. Saya dah kena start pukul 10. Okey, dah terlebih. Okey, saya kena pergi last. Head. Hand. Last. Boleh tak last ni? Boleh ke tak last? Wah, saya baru nak cuba. SQ boleh screenshot ni. Ni testimoni kita boleh guna. Saya tak tipu, boleh sedap ni. Okey. Last. Ada orang lagi ni? Dah makan tadi coklat Yuki sedap betul. Dark coklat. Saya sejujurnya saya lebih suka white coklat. Ada orang bergaduh. White coklat, dark coklat lah. Tak apa, kita sediakan dua-dua. Tak apalah, ini apa nama? Saya nak habiskan ni, boleh ke tak? Habiskan hand. So nanti korang bolehlah tidur dengan tenang malam ni. Saya nak sebab kita dah lama cuti 2 minggu. So dah ada yang lost, dah tak tahu nak buat apa. Ni saya cerita habis lengkap ni semua. Ada heart, korang kena ada hati yang betul. Lepas tu ada head kena ada ilmu yang betul, kena belajar sungguh-sungguh, kena berguru minggu ni. Lepas tu kalau contohnya ada weekly coaching terlepas, tengok balik, join balik, komen je macam biasa, macam dengar macam biasa. Itu juga saya tengok dan hargai. Dan setiap hari tu saya doakan pula. Saya doakan selalu siapa yang dah belajar dengan weekly coaching ni, supaya dia boleh buat duit dengan banyak, dia boleh bantu orang pula, dia boleh sedekah pula. Okay, habis. Kita nak pergi hand. Hand. Last, tangan So kita dah settle heart, kita dah settle head, kita pergi hand. So hand ni apa? Hand ni adalah perbuatan kita ataupun kita punya skill. So, saya dah beritahu tadi, mana datang skill ni, dia adalah bersamaan dengan hikmah. Mana datang hikmah ni, dekat mana kita boleh bantu orang, datang daripada data kita. Kalau contohnya kita punya data ada 10,000, ni contoh kita nomborkan je. 10,000 maklumat yang dalam kepala otak kita, of course kita akan dapat sikit aja, 1,000. Sebab tu contohnya kita baca buku setebal mana pun, korang tak payahlah nak macam persoalkan balik. Okey, kalau aku tanya kau balik, agak-agak kau boleh jawab tak? Of course lah. Of course, mungkin ya, mungkin tak. Sebab ada orang, kalau contohnya dia betul-betul hafal, macam hafal Quran ke apa ke, of course dia mungkin boleh jawab. Tapi kalau contohnya dia baca sekaligus, dia sebagai maklumat, daripada 10,000 dia mungkin dapat 1,000. So daripada 1,000 data tu, dia akan dapat 100 ilmu. 100 ilmu ni maksudnya bermanfaat untuk diri sendiri. Mungkin lagi banyak dia membaca tentang ibadah, dia dengar ceramah tentang sirah Nabi. Mungkin lagi bertambah lah dia punya amalan personal dia. So lagi besar lah ilmu dia, mungkin lagi besar lah hikmah dia kepada orang lain. Hikmah ni tak semestinya dia mengajar kepada orang lain. Kalau contohnya orang lain nampak dia sebagai contoh, itu pun adalah hikmah. Sebagai contoh, orang kata, apalah pakai kopiah ni. Tapi kalau disebabkan orang yang pakai kopiah tu, dia pergi mana-mana dia pakai kopiah. Contoh saya pakai topi. Contoh saya nak cerita pakai kopiah ni. Pakai kopiah, lepas tu ustaz, dia bukan ustaz pun mungkin. Dia just macam mungkin dia pakai kopiah tu as a syiar Islam. Untuk nak meningkatkan orang nampak bagusnya dia. So dia pakai kopiah, lepas tu dia buat benda yang baik lagi. Walaupun dia tak bercakap pun, tapi orang tengok dia suka senyum. Tiba-tiba dia banyak bantu orang. Tengok ada sampah tepi jalan, dia ambil. Tapi sebabkan dia pakai kopiah, orang lain tengok, menyebabkan dia rasa macam terhikmah dengan orang tu. Dia pun cakap dengan anak dia, wahai anakku, nanti besar kau jadilah macam orang pakai kopiah tu. Itu pun adalah hikmah. Itu contoh je kalau dia pakai kopiah. Kalau dia tak pakai kopiah, kau anakku, kau tirulah macam dia yang pakai baju biru tu, pakai baju hitam tu. Contoh. Itu pun adalah hikmah. Dia adalah cerminan akhlak kita. So akhlak kita ni datang daripada mana? Daripada data itu. Tapi penting juga ada orang hikmah dia tak selari dengan apa ilmu dia. Sebab tu dia ada peribahasa yang macam mana dia punya makin tinggi benih. Macam mana dia punya peribahasa tu? Apa tu? Makin tinggi makin menunduk. Apa tu dia punya tu kan? Ingat Padi lagi meninggi lagi resmi lagi lagi tinggi lagi tunduk macam mana tu ayat dia? Makin berisi makin menunduk. Ada orang dia lupa, makin tinggi dia lupa diri. Sebab tu antara guru saya yang saya dah cakap tadi, dia dah uruskan bilion
Macam contoh tahun lepas dia uruskan saya tengok dia tak sampai bilion lagi, tapi tahun ni dah cecah 2 bilion kot. Tapi dia kata bagi tahu, engkau kaya macam mana pun, kena sentiasa bantu orang. Walaupun orang tu, dia bagi, baru je saya dapat ceramah dia tadi kan. Dia cakap, kalau contohnya kau kaya ke miskin ke, tapi kalau ada orang minta tolong dengan kau, walaupun dia pakai BMW pun, cubalah usaha untuk kita tolong dia. Walaupun kita tak banyak masa, kita cakap minta maaf tak dapat, tapi kita tolak dengan baik. Ataupun mungkin, tapi bukannya herdik dia. Itu sebagai salah satu kita punya hikmah kita. Itu pun penting juga. Itu penting untuk belajar adab. Okey, habis. Kita nak pergi hand pula. Tangan. Perbuatan. Ada orang head dia dah tahu banyak dah. Dia pergi kelas 10 kelas. Tapi bila dia buat, dia takut, dia tak berani buat, dia tak nak buat. Dia keputusan tu. Keputusan ni apa tu? Putus ni maksudnya dia memutuskan untuk dia buat keputusan tu, untuk dia buat. Okey, kalau aku buat apa je pun, aku akan buat juga. Maksudnya dia putus daripada segala pilihan yang lain. Sebagai contoh je ni. Ada orang dia nak diet. Contoh. Kan orang terasa pula. Dia nak diet. Petang ni aku nak jogging lah kat luar. Contoh. Sekali tiba-tiba petang tu hujan pula. So apa alasannya? So dia boleh bagi alasan sebab dia tak memutuskan betul-betul dia nak buat dia. So dia bagi alasan yang dia salahkan hujan. Walhal dia boleh buat apa? Dia boleh jogging dalam rumah. So dia boleh dalam rumah ataupun dekat depan laman dia. So dia tak memutuskan betul-betul daripada pilihan belakang dia. Contoh. So sebagai contoh juga malam ni. Ada orang dia tak betul-betul memutuskan untuk okey aku nak stay, biarlah dapat sikit pun, okey aku nak stay juga pada malam ni sampai habis. Tapi bila ada masalah sikit, saya tak tahulah contoh, saya tak cerita apa, tapi contoh masalah yang sebenarnya dia boleh uruskan je pun masalah tu. Tapi dia tak memutuskan masalah tu. So dia akan lebih kepada dia nak buat benda lain. Contoh benda tu. Okey. So kita berbalik juga pada benda ni. Saya nak benda ni juga dia adalah berkaitan juga dengan hikmah tu tadi, iaitu ni nama dia attitude. So attitude ni adalah kalau contohnya bahasa kita punya bahasa mudah je, kita panggil akhlak lah. Sebab tu pahlawan-pahlawan UKIS yang sekalian, jagalah akhlak kita, attitude kita, cara kita bercakap, cara kita tulis. Macam contohnya saya tak pasti kalau ada orang tersebut, ada pahlawan tersebut dekat dalam ni, saya minta maaf tapi saya nak bagi tahu kat semua. Maksudnya, tapi saya tak sebut nama lah pahlawan tadi. Tapi saya sangat-sangat terasa macam contohnya tadi dia cakap, dia PM kita punya, tapi kita punya tim dah bantu. Tapi saya tak nak pahlawan yang lain ikut macam tu, tapi saya nak bagi contoh. Macam contoh sebelum ni pun saya dah bagi tahu. Kata-kata cuba untuk usaha untuk elokkan perkataan-perkataan kita dekat social media. Orang tak faham apakah emosi kita waktu kita menulis. So apa yang kita baca itulah yang kita nampak seadanya. Sebagai contoh macam tadi ayat dia, trafik saya dah banyak. Sistem awak ada macam mana ayat dia? System in your hand. Macam mana tak ayat dia? Tapi dia macam ibarat macam dia dah buat. Tapi bila kita tanya, rupanya ada cara dia buat tu salah. Maksudnya bila PM, dia terus bagi link. Dia bukannya ada ayat dia yang kita ajar, yang kita bagi tahu, yang sebenarnya kena engage. Saya dah cakap, maksudnya kalau contohnya korang tampal je link korang semata-mata, orang tak membeli. Korang kena faham. Orang bukan beli sebab dia tengok link, faham tak? Orang beli disebabkan ada engagement, ada jambatan antara kita dengan dia. Sebab tu saya ajar, ada engagement. Maksudnya kita bagi salam dulu. Kalau PM, kita bagi salam dulu dekat dia, kita bercakap, dia jawab, kita reply, maksudnya dia okey ke tak. Then bila dia kata, oh okey, aku macam nak try lah kau punya UKIS, then baru kita bagi kita punya link. Bukannya kita tepek je link tu. Ada juga kadang-kadang saya tengok iklan dekat Facebook ads ke iklan apa-apa tak, bila saya scroll kadang-kadang saya nak baca komen kan, tiba-tiba ada keluar link UKIS. Of course saya bangga je lah, tapi maksudnya kalau contohnya, tapi sebenarnya tak bagus. Ni juga saya tak suka. Pahlawan UKIS jangan tempel dekat iklan selain daripada iklan UKIS, please. Jangan.
Kalau contoh saya tak nak keluarkan ni, tapi as a saya yang nak keluarkan ni, bukannya kalau contohnya ada hukum tu betul lah, tapi as a saya, as a founder ni, dengar elok, jangan tempel haram yang saya sebut ni. Maksudnya haram as a saya lah, personal, as a founder ni, kalau boleh haramkan diri, jangan tempelkan korang punya link dekat iklan Facebook sesuka hati. Diorang buat iklan, buat FBS, diorang dah bayar. So korang sebenarnya haram. Kalau contoh kita tak minta izin dekat tuan rumah, kalau contohnya iklan tu memang dia tulis okay, join tepek lah iklan anda di sini, itu korang boleh. Tapi kalau contohnya dia tengah iklankan dia punya barang atau punya produk atau punya servis, tiba-tiba ada UKIS, so sebenarnya itu pun tak boleh sebenarnya. So ni pun termasuk dekat dalam attitude. Kita punya hand juga, hand ni besar lah, kita punya skill, apa kita punya perbuatan, apa yang kita buat, kita dah tahu dah mungkin, tapi kadang-kadang kita lupa. Dan saya dah cakap tadi, copywriting apa semua saya dah ajar. So kalau contohnya ada yang kalau nak post dekat Facebook ke, nak post dekat post personal, kita bagi mengikut apa yang saya ajar. Sebagai contoh, instead of korang tapi kalau contohnya korang jumpa iklan UKIS, korang nak komen, boleh, tak ada masalah. Itu saya halalkan, tak ada masalah. Contoh HQ buat iklan, buat live ke, buat apa kan. Lepas tu korang pandai lah rebut ke apa kan customer tu. Contoh lepas tu ada orang komen dekat live kita tu, macam mana nak beli UKIS, contoh. Lepas tu korang pun bantai PM ke apa ke, pandai lah korang engage dengan dia apa semua, ataupun komen terus first come first serve lah. Pandai korang jangan bergaduh pula sesama pahlawan UKIS. Tapi contoh kalau cepat kan, korang join UKIS punya, InsyaAllah setiap bulan kita memang ada cabutan bertuah untuk pembeli UKIS. Dan cabutan bertuah tu kita akan buat live. So biasanya kadang-kadang ada orang lain macam akan join, macam mana nak beli UKIS, korang pun tempel beli dapat Allahumma salli ala Muhammad, tempel iklan korang kat situ. So itu boleh, tak ada masalah. Tapi as a manusia ni, kita kalau instead of kita tempel je, tapi kalau contohnya kita tambah insentif, kenapa korang kena jawab soalan ni, kenapa dia perlu klik dan dia beli daripada kita? Itu soalan dia. So kalau contoh ada pahlawan UKIS, belum tak ada lagi, tapi contoh kalau ada pahlawan UKIS, dia kata dia nak bagi ekstra, contohnya nak bagi ekstra gift ke, ekstra free, saya tak tahulah, free mungkin RM1 ataupun free barang-barang RM1, saya pun tak tahu barang RM1 apa benda lah, ataupun barang RM5 kan. Commission UKIS RM25, korang dapat dalam berapa ringgit RM12 berapa? Kalau 25 darab 30%, 30% besar tau. Korang rezeki. Kalau korang cari mana nak dapat 30%. Contohnya dapat RM7.5. So contoh, disebabkan korang nak target customer ramai. Contoh korang nak Lego RM3 tu, korang mungkin beli benda apa. Contoh RM3 benda apa lah? Donat. Tapi benda lah benda. Saya tak tahulah, napkin lah contoh. So contoh siapa beli dengan saya bagi free napkin. Contoh. So boleh lawan juga dengan pahlawan UKIS yang lain. Tu pun sebagai contoh yang membuatkan korang cari jalan untuk nak membuatkan orang klik dan beli daripada kita. Nampak tak macam tu? So sebab tu benda ni, ilmu ni, korang tak payah risau. Ilmu Allah tu luas, rezeki Allah tu luas. Dan sebab tu saya langsung tak, tapi korang jangan gebuk, jangan risau. Duit tu ada je. Nanti saya nak sebut juga. Dan dalam tindakan kita, ni perbuatan termasuk juga kita punya tindakan kita. Dan tindakan kita kenalah agresif. Agresif ni apa? Okay, cuba buat sekejap, saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, follow fast action, fast result. Cuba komen. Fast action, fast result. Fast action, fast result. Maksudnya orang agresif, maksudnya dia buat laju dengan ada ilmu lah. Maksudnya contoh, instead of kita post biasa, tengok ni nak masuk tindakan tau. Dia post biasa, berbanding post biasa ni maksudnya contoh, jom beli coklat saya bagi link. Contoh dia bagi dekat post iklan dia. Tapi bagi impak tu, contoh saya dah cakap, jual coklat ni hari-hari korang just buat apa tau? Post orang makan je. Orang makan UKIS hari-hari. Sebab tu kita buka group testimoni UKIS tu, supaya korang boleh ambil dan post dekat korang punya social media. Sebab kita coklat UKIS, tak payah cerita lah yang coklat ni bagus sedap. Tak payah.
Jual makanan senang. Korang tunjuk je orang lain yang dah cakap, sedap. 10 orang. Sebab kita ada banyak tau video yang orang kata, Yukis ni sedap, Yukis ni sedap. Korang ambil je video tu. Saya tak pasti dekat TikTok saja. Saya tak tahu ada TikTok ke tak dalam iPad saya ni. Ada Korang buka je TikTok ni. Alamak. Nampak tak? Account status, your account was logged out. Okay, tak boleh. Okay, tak boleh kejap. Tapi kalau korang buka, saya tak tahu, tak ada kot. Korang buka je TikTok yukis.com, korang scroll sampai bawah, ada je, dia memang boleh keluar. Maksudnya orang, kita panggil testimoni Yukis. Ataupun buka YouTube, YouTube testimoni Yukis, ada berlambak sangat dekat situ. Kita punya result, bukan result lah, testimoni orang makan Yukis. So apa benda korang buat? Hari-hari korang post macam tu je. Post orang makan. Lepas tu dah post, jangan tak bagi link pula. Ni pun satu hal. Lepas post, bagilah link. Ni pun satu hal. Bagi link. Tengok orang makan sedap kan sebelah kan. Okay, bagi link. Dah bagi link. Atau kalau korang nak advance sikit, tak nak bagi link kan. Okay, siapa nak try? Nak try satu tak? Contoh, ayat bagi simple lah. Siapa nak try satu makanan bawah? Cuba reply WhatsApp ni. Contoh. Itu ayat dia. So, mana yang reply tu, selamat Hari Raya. Tu cakap je lah. Lepas tu, ada skill. Termasuk juga skill sales and marketing. So saya dah bagi tahu sales ni kita pergi marketing dulu. Marketing ni apa? Marketing ni adalah tarik orang pergi kat kita. Contohnya masuk DM, PM ataupun masuk link kita. Tapi kalau marketing semata-mata boleh tunjukkan dah? Boleh tunjuk. Okey, tengok dekat ni. Nampak tak skrin saya? Okay. Mana ni? Ni dekat atas ni. Cuba korang buka TikTok. Tengok dekat scroll sikit kat bawah. Scroll lagi, scroll. Tu. Sekejap ni unboxing. Sekejap rasa ni kat bawah-bawah ke rasa dah? Rasa ada. Kita ada story pasal tu. Tengok. Korang post je Ustaz Dusuki. Korang post je gambar Siti Nurhaliza pegang Yukis. Ni semua ni korang akan boleh menyebabkan orang tarik. Dan dorang ni, dan lagi power, bukannya post macam. Sebab tu saya lagi suka korang minta korang punya customer minta video dia makan Yukis, bukannya gambar dengan Yukis. Sebab tu dia perlu ada ilmu. Impact marketing lagi power bila kita jual makanan. Impact dia adalah kita tunjuk orang lain makan. Dan kalau tunjuk orang lain, kalau contoh satu orang pun yang membuatkan dia meleleh ailio dia, itu yang membuatkan yang dia rasa macam okay, tak apalah, aku beli lah. Dan lepas tu barulah pergi dekat marketing buat tarik orang, buatkan dia minat, dia bagi link. So bagilah sales ni daripada tarik orang, macam mana nak buatkan dia beli. Dan sales dengan marketing ni, inilah yang berbuih-buih mulut saya dah cerita sebelum ni. Tapi as a long story short, sales ni membuatkan orang rasa macam okay, aku nak beli lah sekarang. Sebab tu kita bantu dengan ada countdown dekat bawah tu. Kalau anda perasan, tekan je anda punya link, cuba baca dekat bahagian tu, kita ada countdown yang membuatkan dia rasa dia nak buat keputusan dengan cepat. Aku nak buat keputusan sekarang lah. Contoh, ataupun kita closing dia dekat WhatsApp, lepas tu dia terus beli. So itu nama dia strategi untuk kita closing. Instead of kita bagi tahu, okay, RM25 kita dapat 2. Tapi kalau kita bagi tahu nilai, kita bukan tipu tapi kita sebut, kita panggil choice of word. Kita pemilihan kita punya ayat kita. Pemilihan ayat kita, perkataan yang kita pilih adalah choice of word kita. Bukannya kita jom beli sekarang, tapi kita cakap kau nak tak kotak ni coklat memang premium ni RM50. Mesti dia macam terkejut gila. Tapi kalau kau beli sekarang, aku bagi kau special rate RM25. Ya betul. Tapi kalau kau beli hari ni, kau dapat 50% harga, RM25. Dah betul. Nampak tak? Kita bagi dia harga tinggi dulu. So ini adalah standard strategi mana-mana harga. Itu cara untuk kita mempersembahkan harga. So kita bagi tahu dulu, RM25. Tapi kalau hari ni RM25, biar betul. Aku bayar nanti malam lah. Tapi kalau contoh kau bayar sekarang, aku bagi kau free satu lagi. Tengok, sebab tu HQ sebenarnya kita dah bina untuk nak bantu pahlawan Yukis untuk buat duit dengan mudah. Dan
dah kita closing dekat WhatsApp, kita close, lepas tu dekat website lagi, kita lagilah memudahkan untuk orang beli. Siapa yang dah pernah beli Yukis, dia akan tahu betapa senangnya untuk nak membeli. Dia tak perlu bagi bank account personal, lepas tu orang tak percaya. Banyak sangat kes-kes kat luar. Sebab tu kita buat style macam ni. Dia bayar dekat HQ dulu, membuatkan orang percaya direct dengan dia. Tahu dekat akhir bulan dia dah dapat commission. Ini juga daripada tindakan. Dan last kali saya nak sentuh, last, lepas tu habis dah. Belum lagi nak habis. Kenapa? Wifi putus. Ya Allah, putus. Okay. Sama lah line macam ni pun kacau juga. Okay. Line internet slow pula. Okay. Okay. Lari terus paruh. Dah okay. Bismillah. Okay. Subhanallah. Okay, last. Masa PKP, masa ni lah, kita semua kena buat duit. Pahlawan-pahlawan Yukis, please buat duit dengan sebanyak-banyak. Sebab salah satunya Perdana Menteri bagi tahu, 80% penjawat awam kena kerja kat rumah. Korang faham tak? Maksudnya 800,000, kalau contohnya penjawat awam ni ada 1 juta, sebenarnya ada 1.6 juta. Tapi saya nak beritahu, kalau 80% penjawat awam ni, kalau contoh, maksudnya 800,000 penjawat awam, darab dengan 2,500 gaji dorang, nilai ekonomi yang ada dekat dalam market sekarang, nilai ekonomi yang ada adalah sebanyak 800,000 darab 2.5 juta. Bersamaan dengan 2 bilion. 2 bilion tau. Berapa kosong dah saya boleh tak tahu dah. Ada sepatutnya 9 kosong. So 2 bilion ni adalah nilai ekonomi yang orang mau boleh membeli. Dan sepatutnya pahlawan-pahlawan Yukis time ni sepatutnya kena agresif gila-gila. Kena post dekat testimoni, dekat TikTok, dekat social media, semua social media, Telegram, apa social media yang anda ada, WhatsApp, grup WhatsApp. Dan pastikan bukan buat sampai orang menyampah. Buat elok dengan ada ilmu. WhatsApp status, post hari-hari. Kalau WhatsApp status ni tak ganggu orang, so post hari-hari orang makan. So kita ada banyak sangat. Kalau satu hari post satu pun jadi. Tapi disebabkan ada PKP sekarang ni, orang duduk rumah, orang tak buat apa-apa. Orang memang tengok Facebook, orang tengok WhatsApp, orang tengok phone. Orang memang akan tetap membeli. Tapi kalau contohnya pahlawan Yukis tak ada time tu, dia tak akan membeli dengan kau, dia akan membeli dengan orang lain. So saya nak semua pahlawan Yukis, please, agresif gila-gila. Masa ni lah korang kena buat. Dan korang tak ada masa lain dah. Bukan nak kata apa lah, kita bisnes online ni kan. Kalau boleh kita tak nak PKP, habislah. Sebab orang duduk rumah. Dan kita boleh capai orang dekat internet ni jauh lebih ramai daripada kita nak jumpa orang offline. Sebab apa? Dekat online kita boleh jumpa dekat seluruh kawan-kawan kita dekat WhatsApp. Jumpa tu macam mana? Jumpa online lah. Power tak power? Dah habis lah. Kalau kata habis kawan-kawan, saya nak beritahu, supposedly kalau contohnya habis kawan-kawan korang kat WhatsApp, sepatutnya minimum korang buat RM5,000. Sepatutnya. Lepas habis kawan-kawan tu, then baru pergi dekat kawan orang yang lain. Ni semua saya dah cerita dah dekat kelas-kelas yang lepas. Baru pergi dekat grup WhatsApp, grup Facebook yang lain yang korang dah tak kenal. Tapi korang dah start ada duit, then baru korang dah belajar dekat situ. Tapi jual dulu dekat kawan-kawan yang rapat. So saya rasa itu saja daripada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kira 3, 1, 2, 3. Zas.